Okay, so I guess hari ni kita masuk pada tindak balas redox. So, apa itu tindak balas redox? Tindak balas redox ialah suatu tindak balas di mana kedua-dua pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. So, ada 4 cara pengoksidaan dan penurunan boleh ditaktifkan. Yang pertama ialah jika sesuatu sebatian atau unsur atau atom itu menerima atau kehilangan oksigen, menerima atau kehilangan hidrogen, menerima atau kehilangan elektron, dan perubahan dalam nombor pengoksidaan. So, tengok pada contoh yang pertama, menerima atau kehilangan oksigen. Okey, ini adalah tindak balas di antara atom magnesium dan kuprum oksida menghasilkan magnesium oksida dan kuprum. Jadi, magnesium bertindak balas dengan kuprum oksida menghasilkan magnesium oksida. Jadi magnesium telah menerima oksigen, bermakna atom magnesium telah menjadi magnesium ion untuk bergabung dengan oksida ion. Jadi magnesium mengalami pengoksidaan iaitu menerima oksigen. Jadi magnesium adalah ejen penurunan. So, manakala kuprum oksida telah bertindak balas dengan magnesium dan menghasilkan kuprum, kuprum oksida mengalami penurunan di mana dia telah kehilangan oksigen. So, daripada ion kuprum menjadi atom kuprum. So, kuprum ialah ejen pengoksidaan. Ini adalah contoh kedua di mana hidrogen sulfida bertindak balas dengan klorin. Hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan kerana dia telah kehilangan hidrogen untuk menghasilkan sulfur. Manakala klorin mengalami penurunan kerana telah menerima hidrogen. Jadi klorin ialah ejen pengoksidaan. Menerima atau kehilangan elektron. So, tindak balas di antara natrium dan klorida menghasilkan garam natrium klorida. So, natrium mempunyai susunan elektron 281. Jadi, ada satu elektron yang akan didermakan. Jadi, natrium kehilangan satu elektron dan dia mengalami pengoksidaan. So, natrium adalah ejen penurunan. Sama juga dengan hidrogen tadi, apabila hidrogen sulfida kehilangan hidrogen, dia mengalami pengoksidaan. Jadi hidrogen sulfida ialah ejen penurunan. So, klorin pula mengalami penurunan. Dia telah menerima elektron untuk membentuk natrium klorida. Jadi klorin ialah ejen pengoksidaan. Sama juga dengan yang ini, klorin mengalami penurunan kerana dia telah terima hidrogen. Jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, ini adalah tindak balas redox dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah nombor pengoksidaan bagi atom dan molekul bagi unsur adalah sifar. Jadi kalau untuk gas hidrogen, nombor pengoksidaan adalah kosong. Semua gas ni adalah kosong. Manakala untuk atom, termasuk magnesium atom, natrium atom, ferrum atom, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. So, macam mana nak kira? Sama juga, hidrogen sama dengan kosong. Jadi untuk kedua ialah jumlah nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam satu sebatian adalah sifar. Jadi jumlah contoh untuk kalsium karbonat adalah sifar. Jadi macam mana nak kira nombor pengoksidaan bagi atom karbon? So, kita just masukkan je nombor pengoksidaan dalam setiap unsur. Itu kalsium positif 2 tambah dengan X iaitu karbon tambah 3 kali dengan negatif 2. Oksigen ikat ion ni adalah 2 negatif sama dengan kosong. Kemudian selesaikan akan dapat karbon positif 4. So, nombor pengoksidaan bagi karbon dalam kalsium karbonat ialah positif 4. Okey, ketiga adalah nombor pengoksidaan bagi ion ringkas adalah sama dengan cas bagi ion tersebut. Contoh natrium plus, jadi positif 1, nombor pengoksidaan dia adalah positif 1.
Kuprum 2+, jadi nombor pengoksidan adalah positif 2. So sama dah dengan yang tadi, kalsium adalah ion ringkas, jadi kalsium 2+, jadi nombor pengoksidannya adalah positif 2. Oksigen adalah 2 negatif, jadi nombor pengoksidan dia adalah negatif 2. So nombor pengoksidan bagi dalam ion-ion dalam kumpulan 1, 2 dan 13 adalah sama kerana setiap unsur itu telah mencapai susunan elektron oktet yang stabil. Jadi dia hanya akan lepaskan elektron 1, 2 dan 3. Okey, yang keempat adalah nombor pengoksidan bagi hidrogen dalam kebanyakan sebatan adalah positif 1. So, hidrogen ion adalah H+, nombor pengoksidaannya adalah positif 1. Kecuali dalam logam hidrida, contoh kalium hidrida, nombor penoksidaan bagi hidrogen adalah negatif 1. So, nombor pengoksidan bagi oksigen dalam kebanyakan sebatan adalah negatif 2. So, ion oksigen adalah 2 negatif, jadi nombor pengoksidannya adalah negatif 2. Kecuali dalam peroksida, contoh hidrogen peroksida, nombor pengoksidan untuk oksigen adalah negatif 1. Jumlah nombor-nombor pengoksidan bagi unsur-unsur dalam ion polyatomik adalah sama dengan cacas ion polyatomik tersebut. Okey, ini contohnya. Manganat ialah Mn04, charge-nya adalah negatif 1. Jadi nak dapatkan mangan, so X tambah dengan 4 kali dengan negatif 2, nombor pengoksidan bagi oksigen sama dengan negatif 1. Dan selesaikan akan dapat positif 7. So nombor pengoksidaan bagi mangan dalam ion manganat ini ialah positif 7. So contoh nak dapatkan nombor pengoksidaan bagi unsur bergaris kalium manganat. So dah sentuh tadi untuk nombor pengoksidaan sesuatu sebatian. Okey, nombor pengoksidaan bagi unsur-unsur dalam satu sebatian adalah sifar, adalah kosong. Makanya untuk kalium manganat, nombor pengoksidaannya adalah sama dengan sifar. Jadi masukkan nombor pengoksidaan bagi kalium dan juga oksigen untuk selesaikan dan dapat mangan bagi kalium manganat. Sama juga dengan poin yang kedua, yang ini adalah ion. Jadi nombor pengoksidan dia adalah sama dengan negatif 2. So minta selesaikan sehingga natrium oksida. So, persamaan sebatian ion menggunakan sistem IUPAC, contoh ferrous hydroksida, formula kimia sebatiannya adalah ferrum OH2. Nombor pengoksidan bagi logam peralihan terbuka logam ialah positif 2. So, macam mana nak kira? Kita kena buat kiraan seperti ini untuk dapatkan nombor pengoksidaannya, dan hasil nombor pengoksidaan akan ditulis dalam nama IUPAC sebatian. So, nombor pengoksidaan bagi ferrum adalah positif 2, jadi ferrum 2 hidroksida. So, selesaikan untuk yang seterusnya. So, dalam kumpulan 1, 2 dan 13 mempunyai satu nombor pengoksidaan, jadi nama bagi sebatian-sebatian ditulis tanpa nombor pengoksidaan. Contohnya kalium oksida. So, tak perlu nak tulis kalium 1 oksida, tak perlu. Okey, ini adalah dari segi nombor pengoksidaan. Jadi tadi kita dah sentuh macam mana nak cari, macam nak kenal pasti nombor pengoksidaan bagi setiap atom atau unsur. So, ini adalah tindak balas di antara silver nitrate dan natrium klorida. Okey, so untuk argentum, nombor pengoksidaan adalah positif 1. Untuk nitrogen positif 5, untuk oksigen adalah negatif 2. So apabila nombor pengoksidaan dicampurkan akan mendapat kosong. Sini kosong, natrium klorida kosong, argentum klorida kosong, natrium nitrate juga kosong. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas bukan redox kerana tiada perubahan nombor pengoksidaan bagi semua unsur dalam sebatian bahan dan hasil tindak balas.
Jadi tindak balas pengurangan ganda 2 adalah tindak balas bukan redox. Contoh 2, tindak balas peneutralan antara hidroklorik asid dengan natrium hidroksida. So, sini positif 1, negatif 2, positif 1, negatif 2. Positif 1, negatif 2, positif 1, positif 1, negatif 2. Hasil kiraan pengoksidaan adalah sifar. Jadi, tindak balas ini adalah tindak balas bukan redox kerana tiada perubahan nombor pengoksidaan bagi semua unsur dalam sebatan bahan dan hasil tindak balas. So, tindak balas peneutral adalah tindak balas bukan redox. Ini adalah contoh 3, iaitu penyesaran gas hidrogen. So, maksudnya adanya kehilangan yang ada yang menerima hidrogen. Maksudnya yang ini adalah magnesium menerima sulfate manakala hidrogen kehilangan sulfida. So, tindak balas ini adalah tindak balas redox kerana nombor peroksidaan magnesium dan hidrogen berubah. Jadi, tindak balas penyesaran adalah tindak balas redox. Okey, ini adalah macam mana nak tulis persamaan untuk tindak balas redox. So, persamaan seimbang. Yang ini adalah tindak balas yang antara aluminium dan kuprum sulfat akan menghasilkan aluminium sulfat dan kuprum. So, persamaan setengah pengoksidaan bagi aluminium. So, aluminium akan kehilangan elektron, manakala kuprum akan menerima elektron. Jadi, seimbangkan perkali bagi pengoksidaan dan penurunan, maka awak akan dapat persamaan ion seperti ini. So, 2Al tambah 3 kuprum dan menghasilkan 2Al3 tambah 3 kuprum. So, 6 elektron boleh dihapuskan. So, boleh selesaikan latihan di bawah. Sekian saja. Terima kasih.